What's up guys, it's Shamim. What is on the news today? Penularan COVID-19 di 165 buah negara sememangnya memberi kesan langsung terhadap aktiviti harian. Atas dasar itu, langkah drastik sudah diambil pihak berkuasa termasuk menangguhkan semua aktiviti dan ini termasuk aktiviti keagamaan di masjid dan surau. Di beberapa negeri pula, solat Jumaat berjemaah turut berjalan lancar dengan SOP yang ditetapkan. Selain menambah jumlah jemaat, sistem penggiliran turut dilaksanakan jawatan kuasa karya masjid serta surau dalam zon hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Syamil Razak. Tak dengar maka tak tahu. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah hidupkan hari Jumaat. Tapi sebelum tu anda semua boleh tekan butang like jika anda suka dengan video ini dan tekan butang subscribe. Dan berilah pendapat dan pandangan anda terhadap video ini. Dalam seminggu ada 7 hari. Dan dalam 7 hari itu ada satu hari yang paling istimewa dan mulia di sisi umat Islam. Jadi apakah hari itu? Itulah hari Jumaat. Kenapa hari Jumaat ini sangat istimewa? Ini kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada pada hari Jumaat yang disediakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, yakni penghapus dosa. Di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Selain itu juga, hari Jumaat merupakan hari yang teramat istimewa kerana Islam meletakkan hari Jumaat sebagai ketua atau penghulu segala hari yang ganjarannya lebih berbanding dengan hari-hari yang lain. Dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang bermaksud, Jumaat dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu segala hari, yakni sebaik-baik hari. Daripada Abi Lubabah bin Abdul Al-Munzir, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungannya itu di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidiladha dan juga Aidilfitri. Ini kerana pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar, iaitu padanya diciptakan, diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Padanya juga akan berlaku kiamat dan pada hari itu juga, hari Jumaat, tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Riwayat Ibnu Majah. Namun seperti yang kita semua sedia maklum, seluruh negara tengah menghadapi wabak COVID-19 ini. Jadi, terdapat fatwa-fatwa daripada institusi fatwa antarabangsa pelbagai negara telah memutuskan untuk menangguhkan solat Jumaat dan solat berjemaah. Negara kita Malaysia juga mengambil keputusan untuk menangguhkan solat berjemaah dan solat Jumaat. Sehingga ke hari ini, solat Jumaat dibuka secara berperingkat, iaitu bermula dengan 12 orang dan seterusnya kepada 40 orang dan akan dibuka kepada lebih ramai orang. Oleh itu, timbul persoalan, jika solat Jumaat ditangguhkan, adakah masih terdapat amalan-amalan sunat Jumaat yang di mana ganjaran pahalanya sangat besar di sisi Allah? Bagi menjawab persoalan ini, daripada Al-Kafi li Al-Fatawi, Mufti Wilayah Persekutuan memberikan 2 penjelasan. Yang pertama, Allah SWT memberikan ganjaran suatu amalan berdasarkan kepada niat seseorang. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya setiap perbuatan berdasarkan kepada niat dan setiap orang itu diganjari berdasarkan apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrahnya dilakukan kerana Allah SWT dan Rasulnya, maka hijrahnya itu untuk Allah SWT dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya kerana dunia atau perempuan yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya adalah untuk apa yang dihijrahkan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, jika suatu perbuatan diniatkan semata-mata kerana Allah SWT dan Rasulnya,
maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada seseorang berdasarkan apa yang diniatkan. Kedua, amalan sunat hari Jumaat adalah berdasarkan kepada kemuliaan hari tersebut, iaitu hari Jumaat, dan bukanlah berkaitan ibadat di dalamnya seperti solat Jumaat. Hal ini sama seperti kemuliaan bulan Ramadan yang berkaitan dengan kemuliaan bulan tersebut dan bukan bergantung kepada ibadah berpuasa. Contohnya, seseorang yang tidak dapat berpuasa kerana uzur atau musafir, dia masih mendapat ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi ibadah lain yang dilakukan olehnya. Berdasarkan dua penjelasan sebentar tadi, kita dapat lihat amalan sunat hari Jumaat ini tidak berkait secara khusus dengan solat Jumaat. Hal ini kerana kelebihan ganjaran amalan ini adalah bergantung kepada kemuliaan dan keagungan hari Jumaat dan tidak tergugur dengan tiadanya solat Jumaat. Adapun amalan sunat yang berkait secara khusus dengan solat Jumaat seperti berjalan kaki di masjid, datang awal ke masjid, mendengar khutbah, beriktikaf di masjid dan lain-lain, maka ia tergugur kerana tiadanya solat Jumaat. Jadi, janganlah disebabkan sebahagian amalan-amalan sunat Jumaat tidak dapat dilakukan, maka kita meninggalkan kesemua amalan-amalan sunat tersebut. Banyak lagi amalan sunat yang kita boleh lakukan. Jadi, saya ingin kongsikan kepada anda semua amalan sunat yang boleh dilakukan di musim PKPP ini. Amalan sunat yang pertama yang kita boleh lakukan ialah membaca surah Al-Kahfi. Kita semua sudah maklum yang surah Al-Kahfi ini agak panjang dan memerlukan masa untuk dihabiskan secara berterusan. Confirm kita akan rasa berat dan tak mampu untuk menghabiskan surah yang sebanyak 110 ayat ini. Betul tak? Antara tip yang paling mudah untuk kita baca surah ini adalah kita bahagikan surah ini kepada beberapa sesi. Maksudnya, selepas kita solat asar pada hari Khamis tersebut, kita boleh membacakan ayat sehingga 20 hingga 30 ayat dan diikuti dengan solat-solat seterusnya. Dan kita boleh menghabiskan surah Al-Kahfi ini sebelum solat asar pada hari Jumaat tersebut. Nampak mudah kan? Tapi kalau kita tak mampu dan tidak mempunyai masa untuk baca, kita boleh baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir di dalam surah Al-Kahfi ini. Tetapi kalau kita tak mampu juga, tepuk dada tanya iman. Amalan sunat yang kedua yang saya boleh kongsikan ialah perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, perbanyakkanlah membaca selawat padaku pada malam dan hari Jumaat. Maka siapa yang membaca selawat untukku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Amalan sunat hari Jumaat yang ketiga ataupun yang terakhir ialah memotong kuku. Ibnu Mas'ud berkata, sesiapa yang memotong kuku pada hari Jumaat, Allah akan menyembuhkan daripada penyakit dan memberikan keselamatan. Selain sebagai amalan sunat, memotong kuku juga dapat membersihkan tangan kita kerana kuku yang panjang terdapat kekotoran yang terkumpul di celah-celah kuku kita ini. Demikian pula, bila kita makan menggunakan tangan dan kalau kuku kita pendek, kita dapat mengelakkan kekotoran daripada memasuki ke dalam badan kita. Kesimpulannya, kita hendaklah memanfaatkan masa lapang yang ada dengan melakukan amalan-amalan kebaikan serta tidak mensia-siakan waktu dengan amalan yang tidak berfaedah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya serta taufik dan hidayah untuk kita rasa ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata kerananya. Jadi, jom sama-sama kita menghidupkan hari Jumaat. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.